Assalamualaikum and salam sejahtera to all Malaysian out there. Welcome back to Gajah Bersiul TV. So hari ni aku nak review pula game-game Big Six untuk week kali ni lah, iaitu week 2. Sini aku nak ingatkan bahawa Arsenal dah terkeluar daripada list top 6. Sebab before this aku ada buat satu video dan aku review game Arsenal. Dan ada gak lah aku terima respon yang diorang cakap, tak payah dah lah review Arsenal. Arsenal bukan current top 6 lah. So aku decide lah untuk gantikan either Leicester ataupun West Ham, okay, dalam top 6 kali ni. Without further ado, kita move kepada game yang pertama dalam week 2, iaitu Liverpool menentang Burnley. Okay, seperti yang kita ketahui, Liverpool menang dengan keputusan 2-0. Liverpool dapat clean sheet yang kedua. So gol pertama dijaringkan oleh Diogo Jota dan gol kedua Liverpool dijaringkan oleh Sadio Mane. So, penting untuk kita highlight dekat sini ialah performance Tsimikas. Untuk game week kali ni dia dapat 1 assist, dan dari segi team play pun kita boleh nampak lah peningkatan dekat Tsimikas ni sebenarnya. Second player yang kita harus beri tumpuan ialah Virgil van Dijk. Untuk pengetahuan apa, Van Dijk yang buat through ball, okay, long ball kepada player, okay, belah flank kiri, flank kanan, dan dekat situlah bermulanya gol Liverpool yang kedua. So seperti yang aku cakap minggu lepas, Van Dijk ni dia memang akan dapat balik form dia, tapi kita kena tunggu sikit lah, okay. Fan Liverpool sabar sikit lah. Mengenai front three untuk Liverpool, okay, sekarang kita dapat tengok sebenarnya yang Diogo Jota sebenarnya dah kerap bermain. So maksudnya probably after this memang Firmino akan hangatkan kerusi kot. Okay, aku tak tahu benda tu. Okay, aku tak boleh nak komen banyak sangat, tapi apa yang aku boleh nampak ketara lah sebenarnya yang Jota dah banyak start compare kepada Firmino. Cukup untuk Liverpool, kita move kepada game yang kedua, iaitu Man City menentang Norwich. Main dekat Etihad lawan Norwich pula tu. Takkanlah kau expect City menang 1-0, 2-0. Of course dah 5, babe. Okay, walaupun Jack Grealish dapat dia punya gol yang pertama untuk Man City kan, tapi aku rasa sebenarnya yang deserve man of the match ni ialah Gabriel Jesus lah. Okay, dia main dekat right flank waktu tu, okay, dan dia dapat 2 assist. Dia sebenarnya striker, tetapi dia boleh main right wing. Untuk gol Jack Grealish tu aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Macam gol yang kelakar, faham tak? Bola tu macam entah tiba-tiba datang, kena dia, pap, dan masuk gol. Well, itu dikira gol. Tahniah buat Jack Grealish lah, sebab dia dapatkan gol pertama untuk Man City. Move kepada game yang ketiga, iaitu Manchester United menentang Southampton. Sebenarnya aku rasa agak kecewa sikit lah dengan keputusan seri ni. Manchester United dah create banyak chance, tapi itulah bola sepak kan, only goal yang dikira. United dapat skor 1 saja, assist dari Pogba dan dijaringkan oleh Mason Greenwood lah. Okay, bagi aku penyelamat jugalah Pogba ni, dah 2 game assist. Okay, kalau korang main FPL, aku nasihatkan korang ambil Pogba dalam tim korang, because aku rasa dia mampu deliver lebih banyak assist dalam game-game yang akan datang. Cakap mengenai Manchester United ni, aku rasa masalah lebih kepada tak ada striker yang mampu execute goal, dan satu lagi masalah pemilihan player. Ramailah fan Manchester United ni geram sebab kenapa masukkan Fred, kenapa masukkan Martial. Ramai yang mencakap sebenarnya masalah sikit lah kalau nak gabungkan Fred dengan Matic. Okay, Southampton main defensif, kita boleh nampak yang diorang padatkan bahagian tengah dan padatkan bahagian defend diorang, okay, supaya Manchester United tak dapat masuk. In term of we needed more strength untuk kuatkan dan block diorang untuk attack. Aku rasa United perlukan McTominay bergabung dengan Matic. Aku rasa Manchester United sebenarnya kena improve something lah dari segi pilihan player, dan hopefully Edinson Cavani boleh main after this. Dan aku rasa week yang ketiga ni Edinson Cavani boleh main, okay, dan aku harapkan dia score lah. Okay, aku harapkan dia score. Kita move kepada game yang keempat, iaitu Chelsea menentang Arsenal. Chelsea memang mendominasi game, tapi sebenarnya kita tak dapat nafikan yang Arsenal ni pun sharp dalam counter attack, dan dari segi build up Arsenal pun sebenarnya cantik. Cuma diorang punya front three clueless sikit dari segi nak menghantar bola ke kotak penalti. Okay, diorang mau untuk bawa ke tengah, buka ke flank, tapi dari segi nak masuk ke dalam tu problematic sikit dah. Diorang pun dibarisi dengan player yang muda-muda. Walaupun ada Aubameyang masuk, tak silap aku dalam minit ke 70 lebih. Okay, walaupun ada striker yang berpengalaman, tapi still lah kurang sikit lah, sebab most of player diorang penat sebab kena bully dengan Chelsea. Untuk Chelsea pula, okay, penting untuk aku highlightkan kat sini performance Lukaku. Seperti Ice dekat Man United, tapi dia kita kebal mat dekat Chelsea. Aku suka teknik dia macam dia block defend macam tu kan, and then dia tunggu bola datang. Aku serius suka cara dia macam tu lah. Belum hari tu sampai dah menyampah, sampai dah geram sangat-sangat dengan Lukaku ni, dan end up dia tak boleh marking lah. Dia tak boleh marking Lukaku waktu minit ke-15 tu.
Lukaku dapat skor dia punya first goal untuk Chelsea. Alright. Dan gol dijaringkan oleh Reece James lah. So kalau korang perhatikan, bila Lukaku ada dalam tim Chelsea ni, centre back sendiri dia akan berfokus ataupun bertumpukan kepada di mana Lukaku tu berada tau. Dia orang tak perhatikan sangat dekat wing back kiri ataupun kanan, either ada ancaman ataupun tak daripada kiri dan kanan. So kehadiran Lukaku dekat Chelsea ni sememangnya memberi impact yang sangat-sangat bagus lah untuk Chelsea dari segi attacking dan goal scoring. Untuk game Leicester menentang West Ham, Sam punya perform geng, dia bantai Leicester 4-1. Okey, dan salah satu perkara yang menyebabkan Leicester ni tumpul sikit lah. Okey, Jose Perez dikena kad merah because dia start kaki Pablo Fornal kot, tak silap aku. So itulah menjadi titik tolak keputusan 4-1 tu. Okey, aku tahu Mikel Antonio dapat 2 gol. Okey, brilliant performance lah. Dia dah jadi top scorer untuk West Ham United dengan 50 gol. Tak, 5 minit mak. Dan dengan kekurangan player Leicester ni, aku rasa sebenarnya memang West Ham boleh skor banyak gol. Okay, untuk West Ham dan Leicester ni aku tak nak cakap banyak sangat sebab diorang ni baru lagi dalam list top 6 aku. Game yang terakhir Spurs menentang Wolves. So Spurs menang dengan keputusan 1-0. Di satunya gol dijaringkan oleh Dele Alli melalui penalti lah. Tapi aku tak kisahlah gol dia penalti ke, gol dia free kick ke apa, asalkan gol counted. Okay, untuk season ni aku tak harap banyak. Aku just harap Spurs mampu dapat lah at least 1 silverware. Alright geng, itu sahaja untuk game week 2. So harap korang enjoy. And kalau korang ada pandangan dan opinion korang, jangan lupa komen dekat bawah. Mungkin ada point aku yang korang tak setuju, dan mungkin ada point yang aku tertinggal. So thank you for watching geng. Aku gerak dulu.